pengajar hadis. Nabi SAW menggunakan teknik visualisasi dan analogi bagi memberikan gambaran tentang peristiwa masa hadapan dan perkara gaib. Hal ini bagi memudahkan minda memaham dan membayangi situasi. Analogi yang Nabi guna adalah dekat dengan minda dan persekitaran audien. Contoh, Ailah dan Aiman di utara Madinah. Bintang di langit Arab lebih cerah dan mudah dilihat berbanding tempat lain kerana di tanah Arab tidak mempunyai banyak awan. Okey. Salah satu daripada teknik kita nak mengajak anak-anak kita ke, anak murid kita ke, yang Nabi guna adalah teknik analogi dan perumpamaan. Kalau tuan-tuan tengok banyak hadis Nabi buat macam tu. Ada kadang-kadang sahabat Nabi SAW dia pergi dekat satu tabi'in, dia pergi zaman tu, dia tiba-tiba dia pegang satu pokok, dia goyang, daun semua jatuh. Dia tanya kat tabi'in tu, hang tak mau tanya ke sebab apa aku buat macam ni? Tiba-tiba dia goyang, dia tanya. Tabi'in tu kata, sebab apa buat macam ni? Dia kata, dulu di zaman Nabi SAW aku pernah juga pergi dekat Nabi pernah buat kat aku, dan Nabi tanya, hang tahu tak sebab apa aku buat macam ni? Aku kata, saya tak tahu Rasulullah sebab apa macam ni. Nabi kata, ini perumpamaan orang yang semayang. Bila dia semayang, Allah gugurkan dosa dia seperti mana daun kering berguguran daripada pokok. Jadi bila kita buat contoh macam tu, dia dekat dan mudah hadam dan mudah faham, dan benda tu dia nak ajak orang jadi senang. Pernah Nabi SAW bagi satu contoh lain. Ara'aitum anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi min syai'. Hampa nak tahu tak? Ada seorang, ni rumah dia, ni tempat kerja dia, tiap-tiap hari dia akan mandi 5 kali kat sungai. Sebelum pergi kerja, balik kerja mandi, balik kerja mandi, pergi kerja mandi. Ada tak badan dia ada kotak kalau dia mandi macam tu? Sahabat kata, Rasulullah SAW, gaya mandi macam ni kami tak nampak, kotak pun tak ada lekat. Dia memang bersih dia. Terus Nabi bawa contoh. Bila sahabat dah jerap dah contoh tu, analogi tu dalam kepala, Nabi terus tukar ke akhirat. Apa Nabi kata? Demikian itulah contoh. Fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Allah akan hapuskan dosa-dosa dengan sembahyang 5 waktu tadi tu. Allah ampunkan dosa. Jadi benda tu contoh, dekat, senang, mudah. Dan dia bila nampak macam tu, okey, semayang boleh gugurkan dosa. Macam orang mandi tak ada daki, macam pokok yang hilang daun. Nabi SAW merupakan pendidik yang dia sangat hebat, sebab dia ambil contoh yang paling dekat dalam masyarakat. Macam tanah Arab tadi tu, senang dia nampak bintang, dan mereka pun selalu travel di Syam dan nampak negara tu, bayangan tu mereka boleh buat. Kalau ikra di sekolah tuan-tuan, kalau kita ajak anak-anak kita ikra, ada budak dia cepat boleh, ada budak dia lambat, dia tak tahu, dia tak boleh dapat so apa, do apa, to apa, dia tak tahu, dia jadi susah untuk dia. Jadi kaedah bila kita pergi khusus untuk ajar ikra ni, kita didedahkan apa? Untuk budak yang slow learner ni, dia macam agak lambat untuk dapat, kita visualize dekat dia satu benda tu, dia cepat dapat. Kerana budak-budak ni dia suka colour, dia suka gambar, dia suka lukisan. Itu zaman dia. Sebab tu tuan-tuan, anak kita umur 6 tahun, umur 4 tahun, bila dia lalu dekat satu logo yang biasa kita duk beli, kita apa? Ayam KFC tu, ada Tok Wan kat depan tu. Tok Wan tu pakai spek, ada janggut sikit. Tok Wan tu colour putih, Tok Wan tu colour merah. Dia tak tahu baca Kentucky Fried Chicken, dia tak tahu sebut. Tapi bila dia tengok muka Pak Long tu, dia tahu ini ayam Tok Wan. Anak saya panggil ayam Tok Wan. Macam mana dia tahu ayam Tok Wan? Sebab dia tengok gambar, lukisan, colour. Dia cepat hafal benda-benda itu. Jadi bila kita cerita kat mereka, ba, dia tak tahu, jadi lambat. Ba dengan ta, dia lambat. Jadi kita bagi contoh kat dia, ba baju. Jadi dia boleh nampak baju, okey, dia boleh nampak. Tak apa, dalam kaedah kita ajar budak-budak ni, untuk dia mula-mula awal,
dia sebut ni baju. Tak apa, dia visualize baju pun tak apa. Nanti dia masuk hujung Iqra 1, Iqra 2, dia akan jerak dah benda tu, kita tak payah bagi contoh dah. Jarum. Biasa kita bagi contoh apa? Tomato. Mak masak kalau merah tu apa? Tomato. Tapi tiada tak ingat kan? Masak apa? Apple. Kita kata dia merah tu apa? Mak masak apple, dia jadi lambat. Jadi contoh tu dia cantik lah. Di sekolah saya banyaknya geng 786 kuarter atas. Jadi saya akan ajak kadang-kadang daripada dia slow, dia dah jam 2, dah jam 3, dah jam 4, nak ajak sekolah petang tu, dia jadi lambat, dia dapat tu. Kita bagi contoh apa? Tomato. Yang mak masak kat rumah tu dia tak tahu, merah lagi cabai lah, dia jadi lambat. Saya pun fikir macam mana bagi dia contoh yang senang. Saya kata dia hantar tak tose. Saya habaq tose tu, dia jadi macam saya jadi teringat mak dia buat ke apa, tak tahulah, kedai si kanak, dia jadi macam tu. Hari itulah terakhir saya bagi contoh kat dia dia tak lupa ada sebab dengan makanan tu, sebab tose tu dekat dengan diri dia. Mungkin tomato dia tak tahu lah, mak dia dah potong, dah masak semua, dah masuk dalam kari, tak pernah nampak tomato dah. Sebab tose tu dia tetap tose kau. Yang kamu makan putih-putih yang mak buat kat rumah tu, tose. Tahu kan? Bagi contoh yang dekat dengan dia. Bagi yang bagi dia bagi totis semua dia tak tahu. Gitu. Ayat Telaga Kausar ni dia datang daripada syurga. Hal ini demikian kerana di syurga mengalir sungai susu dan madu. Telaga ini berwarna putih. Maknanya telaga ayat Al-Kausar ni dia sebenarnya sungai dalam syurga yang dia mengalir. Salah satu daripada aliran dia dia masuk ke telaga. Dia bukan telaga tu je, maksudnya dia pada syurga tu, dia masuk dalam telaga, dia bertakung dalam telaga tu lah. Maknanya orang minum air daripada syurga juga minum sebelum masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Telaga lebih putih daripada susu dan lebih manis dibandingkan dengan madu. Hal ini menunjukkan Nabi SAW guna perumpamaan yang dekat di hati pendengar. Sebab apa? Susu mereka selalu minum. Susu orang Arab selalu minum. Kalau kata orang Arab, kita pun selalu minum. Kita boleh bayang putih dan susu ni tak boleh dipisahkan. Dan yang kedua adalah madu. Madu juga benda yang dekat dengan mereka dan tak jauh juga dengan kita. Kita boleh tahu madu tu manis macam mana. Hal ini menunjukkan Nabi SAW menggunakan perumpamaan yang dekat di hati pendengar. Sebab tu kaedah bahasa Arab sebut likulli maqamin maqal. Setiap orang ada tahap cakap yang hang boleh cakap dengan orang. Jadi bila kita cakap di masjid, kita cakap apa yang orang mau, dalil-dalil penting berkaitan dengan akidah, berkaitan sembahyang dan sebagainya. Perbincangan mendalam berkaitan dengan satu isu sehingga menyebabkan masyarakat umum jadi confused. Kita bawa main 4 mazhab dekat masjid kita, bincang 4 mazhab. Mazhab Syafi'i pun tak ketahuan dah, main mazhab Imam Ahmad bin Hanbal pula, mazhab Maliki pula. Jemaah duk main ni maghrib sampai isyak, balik main cerita apa? Tak tahu aku mazhab macam-macam apa, aku pun tak tahu. Leno gitu kan, tak ada mazhab. Bincang mazhab boleh dan dalam. Tengok audien kita. Di mana bincang? Di universiti. Pelajar-pelajar memang buat perbincangan, perbahasan tentang ilmu. Mereka memang lunyai dan lumat dengan masalah-masalah ilmu. Okey, kita bentang. Ada tahap kita boleh bentang. Sebab tu kalau orang tanya saya soalan, saya selalu tanya, dari mana, duduk mana, kawasan masjid mana. Saya tanya dia. So dia bagi detail. Kalau dia tu memang saya duduk di kuis ustaz, saya duduk belajar, saya semester 2. Okey, cara kita jawab soalan tu, kita kata dia untuk isu ni, hang boleh tengok kitab-kitab ni. Kalau ada kat perpustakaan, boleh tengok kitab ni. Kita suggest kat dia 2-3 kitab fiqh untuk masalah ni. Dia kata dia masalah apa? Masalah saya sekian masalah ni. Okey, kalau isu macam ni, saya duduk di mana? Saya duduk kerja ni ustaz, saya main sini ya, saya dengar kuliah ustaz baru ni, ustaz abang dekat masjid sekian. Okey, dia mungkin orang awam biasa, kita terang kat dia boleh atau tak boleh, dalil dia apa sikit, bagi terang kat dia secara basic, dia nak tahu boleh tak boleh ya. Orang awam ni dia senang ya, ustaz macam ni, boleh tak boleh, saya serabut dah ni. Boleh, boleh saya kira boleh, tak boleh saya kira tak boleh.
Jadi tengok orang lah. Jadi kita tanya soalan, kita perkenal diri kita dulu. Jangan saya siapa? Gambar profil tak ada. Profil kucing, takkan kucing tanya soalan. Tak ada adab macam tu. Saya nama apa? Saya daripada mana? Boleh saya tanya ustaz satu soalan? Kalau boleh, tanya terus. Tak payah salam. Bolehkah saya tanya soalan? Tak payah macam tu. Sebab kita nak buka kadang-kadang messenger kat Facebook. Kita nak buka tu berlama dah. Lepas tu nak jawab, okey boleh. Dia pula jawab, kita nak lambat. Salam ustaz, saya ada soalan. Karang tu soalan, hantar tu. Bila ustaz tu mesej, dia akan reply senang. Jangan 9.30 hantar, 9.33 buat tanda soal. Ada. Oh ni saya dapat. Soalan apa dia tanya? Boleh ke tak boleh ustaz? Lepas tu saya baca lah, saya kata ustaz, saya 9.33 dia hantar balik, buat tanda soal gitu. Maksudnya, apa hai, oi, tak jawab lagi soalan aku. Hang tunggu apa? Jawab lah. Sabar lah. Ada banyak soalan nak jawab lagi. Hampi Tesco ke, hampi Lotus pun, hang bawa barang, kena beratok ke boleh pergi terajar orang semua pergi bayar terus. Beratok dulu. Kalau tak ada orang, hampilah bayar terus. Tapi hang mai hari Ahad pukul 5 petang, memanglah orang ramai. Jadi hang tunggulah beratok. Takkan hang pergi cekak baju cashier. Ai, bila nak kira bayar saya punya cashier? Cashier kata sabarlah, beratok dulu. Dah hang bagi soalan pun samalah. Terus bagi soalan, terus nak jawab ke tu? Sabar dulu. Ikut peraturan, ikut giliran. Bila yang golek pun kena beratok. Anjuran supaya kita berdoa agar digunakan rezeki meminum telaga Al-Kausar. Jadi kita dalam doa-doa kita qiyamul lail, tahajud dan lepas solat dan sebagainya, kita selalulah doa, ya Allah, berilah pada aku anugerah supaya aku dapat minum, aku dan keluarga aku supaya dapat minum telaga Al-Kausar. Secara tak langsung kita juga doa supaya kita menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Baik.